Okay, baik, masih lagi bersama kami berdua di SPM. Baik, Andy, kesinambungan dan juga kemakmuran negara adalah bergantung kepada aset terpenting yang negara miliki, iaitu belia. Justru setiap belia perlu lebih matang dalam berpolitik. Dan sehubungan dengan itu, untuk membincangkan mengenai kematangan politik belia, kita bawa khas tetamu kita dari UPM, iaitu Dr. Muhammad Murshid Arsyad, iaitu pensyarah kanan Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan dari Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih sudi menjemput. Baik, Andy. Untuk permulaan, kita nak bagi mula-mula taklah terus panas kan. So kita tanya dulu, Doktor, apakah yang dimaksudkan tentang kematangan politik dalam kalangan belia? Baik, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang saya untuk membicarakan topik ini. Berkaitan dengan soalan Syamira, sangat menarik ya. Berkaitan dengan kematangan politik. Bila sebut tentang kematangan politik ni sebenarnya adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kesejahteraan tu, bagaimana kedua-dua pihak, tak kisah daripada pembangkang, kerajaan ataupun mana-mana pihak, bersedia untuk menyumbang dan akhirnya akan menyumbang kepada kebaikan untuk negara dan juga kesejahteraan kepada masyarakat dan juga negara. Jadi dekat sini kita lihat bagaimana peranan golongan belia dalam melihat situasi politik, bagaimana golongan belia terlibat dengan politik dan juga kesedaran belia terlibat dengan politik. Ini juga menambah peranan yang penting, terutama sekali dalam membentuk kesejahteraan itu sendiri. Yang mana akhirnya kematangan politik ini akan membangunkan negara yang secara langsung akan mendapatkan manfaat daripada politik yang stabil dan kukuh yang akhirnya dapat menyumbang kepada pembangunan komuniti secara mampan. Kematangan berpolitik belia di Malaysia di tahap mana? Okey, kalau kita lihat berdasarkan daripada indeks pembangunan indeks belia Malaysia yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia di peringkat nasional sejak tahun 2015, 16, 17 dan 19, didapati bahawa kesedaran belia politik dia ada 16 domain yang diukur. Salah satu dia adalah sosialisasi politik dalam kalangan belia. Domain sosialisasi politik ni berada dalam keadaan yang begitu agak rendah sedikit. Jadi dekat sini kita nampak yang bahawa perlu ada kesedaran literasi, perlu diberikan proses pendidikan dalam politik. Sebab kalau kita lihat kematangan berpolitik ni sebenarnya lahir daripada literasi politik. Maknanya kita jangan bicara soal kematangan politik jika tiada proses sosialisasi politik, terutama dalam kalangan belia. Jadi saya baru-baru ni saya ada sempat membuat satu kajian ringkas berkaitan dengan kesedaran dan juga keterlibatan belia melihat situasi senario politik negara pada mutakhir ini. Jadi dapatan kajian yang kita lihat, kita dapati bahawa belia sebenarnya, ramai yang cakap belia ni tak mengikuti pegangan politik. Saya tak pasti, mungkin Andy dengan Syamira mengikuti program politik setiap hari tapi ramai yang menganggap bahawa belia tidak mengikuti pegangan politik. Tapi sebenarnya belia mengikuti perkembangan politik mutakhir ini. Dan kalau kita lihat dalam konteks persentage yang kita tengok, dapatan yang saya perolehi, lebih kurang dalam 48% golongan belia mempunyai kesedaran politik lebih tinggi berbanding dengan kesedaran politik yang sebelum ini. Maknanya dia mengikuti perkembangan politik semasa. Yang ini tentang unik. Dan kalau kita tengok dalam medium bagaimana golongan belia melihat situasi politik dan mengikuti perkembangan politik semasa, paling tinggi dia menggunakan Twitter. Jadi Twitter, media sosial. Mana Twitter yang penggunaan yang paling tinggi, golongan belia menggunakan Twitter untuk mengikuti perkembangan politik. Diikuti oleh Facebook, diikuti oleh Instagram, YouTube, dan minta maaflah mungkin dari segi media elektronik, TV dan sebagainya mungkin agak sederhana dekat situ. Jadi dia menunjukkan di sini bahawa persepsi golongan belia banyak dipengaruhi oleh sosial media. Maknanya media sosial sendiri yang memainkan peranan dalam proses menentukan pengetahuan dan juga keberadaan mereka untuk mengetahui tentang politik. Pada saya itu positif. Selagi mana golongan belia mengambil tahu dan terlibat dengan proses demokrasi dan juga politik dalam negara. Yang kita risau adalah apolitical. Maknanya tidak kisah apa yang berlaku dalam situasi semasa, tak kisah apa yang berlaku, golongan belia tak ambil tahu. Jadi kita risau yang tu. Sempuranya dia ada kesedaran dekat situ. Secara tak langsung akan menentukan kematangan politik tu. Seperti mana saya baca di media sosial, media Twitter, ramai belia, mereka memang mengambil tahu tentang politik, tapi diorang nampak macam terlalu mengambil tahu sehingga membuat sebagai spekulasi mengenai perkembangan situasi politik di negara kita. Jadi pendapat doktor sendiri macam mana? Okey, saya setuju dengan pandangan Syamira. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan sosial media sebenarnya. Bukan nak kata sosial media ni membawa keburukan, tapi sebenarnya kalau kita gunakan secara baik, dia akan membawa kebaikan. Dia ibarat macam pisau. Kalau kita gunakan benda tu secara baik, mana kita gunakan pisau tu dengan cara yang baik, dia akan memberi manfaat kepada kita. Kalau sebaliknya, akan mendatangkan mudarat, kan? Jadi dekat situ kita nampak bahawa kita perlu ada satu
prosedur ataupun tata cara dalam penggunaan sosial media misalnya. Dan saya rasa, saya optimis, mungkin kesedaran berpolitik dalam kalangan belia, literasi politik dalam kalangan belia boleh dididik dan juga boleh dimasukkan elemen tersebut melalui sosial media. Sebab since golongan belia banyak menggunakan sosial media untuk dapatkan maklumat dan sebagainya, mungkin mudah dan senang diakses kan. Jadi saya tak langsung proses literasi politik dalam kalangan belia tu boleh dilakukan secara berterusan. Dipupuk. Pada masa sama juga di sebalik kebaikan yang ada pada media sosial untuk menghimpunkan informasi, itu juga ada keburukannya. Kita lihat bagaimana bila terlalu banyak informasi akan mewujudkan berita-berita yang tidak sahih dan sebagainya, hingga ada komen-komen netizen ini yang mencetuskan api perkauman dan kepentingan politik partisan misalnya. Bercakap tentang literasi politik, saya yakin mungkin doktor bersetuju bahawa media sosial bukan satu-satunya platform yang perlu untuk kita sandarkan untuk meningkatkan literasi ini. Alma mater kita berbalik di universiti dan sebagainya. Di situ bagaimana doktor melihat kepada pindaan AUKU dan sebagainya yang masih lagi baru, untuk kedepannya bagaimana doktor lihatnya? Dalam konteks keadaan semasa hari ini, sebenarnya kita perlu kehadapan. Sebab kalau kita lihat dalam baru-baru ni, kerajaan telah meluluskan bahawa penurunan had umur mengundi dalam kalangan belia, bermakna mereka boleh mula mengundi sekitar umur 18 tahun dan proses pelaksanaan tersebut masih di peringkat Suruhanjaya Pilihan Raya kan, untuk mengutamakan proses tersebut. Jadi kita lihat kalau dari segi statistik yang kita perolehi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, kita dapati lebih kurang hampir 3.5 juta pengundi baru yang berusia di antara 19 hingga 20 tahun dalam tempoh 5 tahun ini, daripada tahun 2019 hingga tahun 2023. Bermakna dengan jumlah yang besar 3.5 juta pengundi baru, agak-agak apa yang kita perlu bantu untuk menyedarkan mereka. Jadi saya nampak di sini Andy, saya nampak dekat sini kita perlu untuk melaksanakan proses literasi politik ini bermula di peringkat sekolah lagi, baik di sekolah rendah, sekolah menengah, supaya kita nak bahawa literasi politik ni dapat dibentuk dan pendidikan politik itu dapat diperluaskan supaya by 18 tahun, bila masuk umur 18 tahun, mereka dah bersedia untuk mengundi dan juga menjadi pengundi yang matang dan juga mempunyai kesedaran politik yang matang. Jadi dalam konteks silibus misalnya boleh dimasukkan ataupun boleh diselitkan kan? Jadi dengan pendidikan politik, kalau pengajaran matematik misalnya, kita boleh masukkan elemen kenegaraan dan juga politik kat situ, demokrasi sebagainya. Jadi secara langsung kesedaran itu beransur-ansur akan dibentuk. Dan Andy, tak mustahil pemilihan ketua pengawas sekolah nanti pun mungkin melalui pilihan raya, melalui pemilihan pelajar sendiri. Jadi dekat situ kita nampak bahawa proses ini perlu dilakukan secara bersama. Macam doktor cakap tadi, Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 telah meluluskan pindaan untuk menurunkan had umur daripada 21 tahun ke 18 tahun. Jadi bagi doktor sendiri, doktor melihat bagaimana kesediaan belia kita untuk mengundi nanti? Okey, saya nampak bahawa dekat sini berdasarkan statistik yang ada di peringkat nasional, bermakna itu satu indikator yang penting kepada kerajaan, kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk membantu membangunkan lagi kesedaran literasi politik belia, yang mana ia akan menyumbang kepada kematangan belia. Jadi pada pandangan saya sudah sampai masanya untuk kita memperhebatkan lagi usaha-usaha untuk pendidikan politik dan juga literasi politik. Dan tak mustahil bahawa kita tak boleh sandarkan proses ini hanya kepada Kementerian Bina Sukan, Suruhanjaya Pilihan Raya, tapi sebaliknya di institusi pendidikan misalnya, baik pendidikan rendah, menengah dan juga institusi pengajian tinggi boleh memainkan peranan untuk membantu. Dan mungkin di sini peranan persatuan belia, peranan politik, parti politik dan juga agensi korporat dan swasta. Mungkin kita boleh memperbanyakkan tanggungjawab sosial korporat yang lebih kepada cenderung untuk proses pembangunan literasi politik dalam kalangan belia. Jadi mungkin sebelum ni CSR banyak bertumpu kepada kebajikan dan sebagainya, tapi ini mungkin sudah sampai masanya evolusi untuk kita membangunkan potensi dan juga literasi politik belia itu sendiri. Kita dah ulas sedikit sebanyak secara terperinci mengenai cara untuk kita meningkatkan kadar literasi politik dalam kalangan belia di Malaysia. Tapi tentang matang belia dalam politik ini perlu untuk kita ulas lagi. Doktor, kalau kita lihat dalam senario politik semasa yang berlaku dalam negara kita dan juga ketika PRU14, bagaimana proses peralihan kerajaan itu berlangsung dengan baik, kita tidak dapat nafikan adanya demonstrasi, protes dan sebagainya berlangsung secara aman yang melibatkan belia juga. Penganjurannya ditunjangi oleh golongan belia. Di mana-mana negara pun kebanyakannya belia. Adakah
penyertaan ataupun pelibatan mereka dalam siri protes demonstrasi ini adalah satu indikator bahawa mereka sudah matang dalam berpolitik. Okey, dia benda tu agak subjektif untuk kita kupas. Dia bergantung kepada situasi dan keadaan. Tetapi melihat kepada situasi kita di Malaysia, alhamdulillah berkat nikmat Allah Taala sebentar Jumaat ni kita dalam keadaan aman, damai, dan walaupun berlaku peralihan kuasa dan sebagainya, kita masih lagi boleh melakukan kerja-kerja harian kita seperti biasa. Ini merupakan salah satu juga dari bentuk kematangan, sebab dia bergantung juga kepada tahap pendidikan kita. Mungkinan besar kita lihat bahawa benda ni positif sebab kita mungkin ada latar belakang pendidikan yang baik, dan mungkin kalau kita compare dengan tahun 30 tahun yang lepas, jumlah universiti, jumlah sekolah tak sebanyak macam mana yang ada sekarang. Jadi bermakna dekat sini akses untuk mendapat pendidikan tu sama rata dan berpeluang dalam kalangan belia. Jadi dekat situ akan membantu untuk kita lebih matang, dan saya tak langsung proses tersebut akan berlaku lebih tersusun dan lancar. Jadi saya lihat dekat sini, saya optimis bahawa pendidikan literasi politik ni penting untuk mematangkan belia. Sebab bila sebut tentang kematangan ni, biasanya orang akan bercerita tentang politik, akan all out berkaitan dengan politik semasa pilihan raya. Jadi selepas pilihan raya, dia akan lebih kepada untuk membangunkan. Sebab kita kena faham proses demokrasi ni sebenarnya bukan menceritakan tentang menang atau kalah, tetapi sebenarnya satu proses yang membuat satu proses imbang, semak dan imbang. Bermaknanya kekuatan kerajaan sebenarnya lahir daripada kekuatan pembangkang tu sebenarnya. Yang pembangkang yang kuat akan melahirkan kerajaan yang kuat. Jadi saya tak langsung ekosistem ni kita pupuk secara matang, dan barulah kita dapat lahirkan bahawa kepimpinan yang matang lahir daripada politik yang matang. Baik, tadi doktor ada sebut tentang demokrasi. Sebenarnya apa sebenarnya yang belia mahukan daripada sistem demokrasi sebenarnya? Okey, sebenarnya bila sebut tentang demokrasi, belia nak kestabilan. Sebab daripada politik lahirnya kuasa yang mana yang akan menentukan kestabilan. Jadi bila kestabilan, bila rata-rata anak muda sekarang ni banyak risau tentang jaminan mereka pada masa akan datang, pekerjaan misalnya. Kalau kita lihat daripada statistik perburuhan, pekerjaan dan perburuhan tahun 2019, kadar pengangguran belia sekitar 10.9%, meningkat sedikit berbanding dengan tahun sebelumnya, 10.8%. Jadi dekat sini menunjukkan yang bahawa peluang pekerjaan dalam kalangan belia perlu. Maknanya belia nakkan pekerjaan yang stabil. Jadi bagaimana dapat kestabilan lahir daripada politik dan ekonomi yang seimbang. Jadi dekat situ kita nampak jaminan kepada golongan belia itu sendiri untuk kehidupan yang lebih terjamin. Jadi dekat sini untuk memastikan bahawa ekosistem ini seimbang, baik dari segi politik, ekonomi, dan juga apa yang kita ada dari segi ekosistem yang lebih selesa, lahir daripada politik yang seimbang. Jadi kekuatan politik itu lahir daripada literasi politik. Jadi belia mahukan benda yang macam tu, yang supaya nampak yang bahawa memberi manfaat kepada mereka. Sebab yang penting berbalik kepada keyword dia adalah kesejahteraan. Jadi masing-masing mendapat manfaat di situ. Ketika cadangan untuk menurunkan umur had mengundi dibentangkan di kabinet, banyak juga bantahan seolah-olah memberi gambaran bahawa belia ini tidak cukup matang. Sedangkan kalau kita define matang, ada juga kata-kata kematangan itu tidak terletak pada usia. Ada orang yang lebih tua umurnya tapi tidak matang. Ada yang lebih muda tapi perwatakannya matang. Pandangan doktor sendiri tentang itu. Okey. Jadi bila penurunan had undi ni, kita ambil benda yang sebenarnya asas kepada kenapa penurunan had undi diturunkan. Kalau kita lihat kebanyakan negara maju telah lama menurunkan hak umum mengundi mereka, dan kita lihat dekat situ sebenarnya ada satu pengiktirafan pada saya kepada golongan belia. Bermakna golongan belia suaranya diangkat. Jadi saya tak langsung, mungkin sebelum ni bila baik mana-mana parti politik pun yang ingin menjadi kerajaan, mereka tidak boleh menafikan suara belia. Jadi itu kita nampak dari segi positifnya, bermakna suara belia itu diangkat. Mungkin suara belia dalam pada 30 senarai yang diperlukan oleh komuniti, mungkin suara belia ke 29 ke 30 sebelum ni. Tetapi mungkin sekarang diangkat, mungkin menjadi pariti. Mungkin yang menjadi benda yang perlu dilaksanakan oleh mana-mana parti politik yang ingin menjadi kerajaan, bermakna mengangkat suara belia itu sendiri. Nombor dua, kita kena lihat bahawa sistem pendidikan negara kita semakin baik. Yang mana dari segi literasi pendidikan dalam kalangan belia, generasi baru sekarang ni boleh dikatakan seimbang. Jadi maknanya akses untuk mendapatkan pendidikan tu mudah dan juga ada di sekeliling kita. Jadi dekat situ menunjukkan yang bahawa sudah sampai masanya kita mengiktiraf kematangan politik. Ekosistem tidak akan berubah kalau kita tak berubah dia. Jadi pentingnya untuk kita membangunkan golongan belia, dan melalui ekosistem yang ada kita memanfaatkan peluang tersebut. Baik, terima kasih banyak doktor kerana berkongsi kepada kita berkenaan dengan kematangan berpolitik dalam kalangan generasi muda.
episode. Semoga input-input dapat dimanfaatkan oleh penonton yang terlibat dalam bidang berkaitan, penggubal-penggubal dasar misalnya, untuk mengambil dan juga membuat sesuatu perkara yang lebih baik untuk lanskap politik kita dan juga negara kita pada masa depan. Nak tak nak kita kena libatkan belia juga dalam sistem pentadbiran negara ini, kerana negara pada masa yang akan datang adalah kita yang belia di sini yang akan memimpinnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Doktor.